Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Hari ini saya nak berkongsi mengenai productivity. Maknanya apa yang kita nak rancangkan, kita nak buat supaya dia mendapatkan hasil, ya. Jadi dalam dunia korporat ni, kita ada cara-cara kita, ya, diajar untuk macam mana kita nak mengendali kerja kita. Sebab selalunya kerja setiap hari banyak. Jadi salah satu caranya kita buat list apa, ya, maknanya senarai kerja-kerja yang kita nak buat hari ni. Lepas tu kalau hari ni kita dapat buat kita nak buat 5 kerja. So kita senaraikan 1, 2, 3, 4, 5 macam itulah. Lepas tu kita nak kena tengok dalam senarai ni mana satu yang paling penting, ya. Dia dalam, kita tak boleh ikut senarai 5 tu ikut macam tu je. Kita kena utamakan mana satu yang mustahak, yang perlu dihabiskan. So kita nombor 1 lah, kita buatlah yang tu. Mungkin kerja tu yang semalam tak habis lagi, kita ada dalam senarai tu. Tapi ini ada yang mustahak, bos kata nak buat sekarang juga. Sebab kalau tak buat, makna kita rugi. So kita kena buat jadi nombor 1 lah, walaupun kerja semalam tak habis lagi kan. So maknanya kita senarai. Lepas tu kita buat dia mana satu yang lebih mustahak, lebih penting diutamakan. Barulah dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 itulah senarai tu. Lepas tu seelok-eloknya kita kena fokuskan buat kerja tu, and then buat dia ikut masa yang sepatutnya kita buat. Kalau tak ikut masa, maknanya kita tak dapat habiskan 5 senarai tu. Jadi setiap hari kita kena ada senarai kerja tu supaya kita boleh habiskan kerja kita. Kalau tak boleh tu kita kena tangguh besok pula lah. Tapi kita kena ada target lah. Target tu maknanya dalam satu hari kita kena buat umpamanya 5 senarai tu. Dalam 5 tu kita kena priority dia, mana satu, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu dia bertukar sebab terpulang kepada mana yang lebih penting. So maknanya dalam masa kita kerja, kita boleh buat yang macam gitu. Maknanya dalam masa kita kerja seharian ni, dalam rumah pun kita pun boleh buat macam gitu. Umpamanya suri rumah. So nombor 1 dia pagi-pagi dia nak buat breakfast ke, lepas tu nak kena masuk kait baju dalam mesin baju ke, mesin washing machine dia tu. Lepas tu nak siapkan bilik dia ke umpamanya. So you senaraikan. Sebab bila you senarai ni, jadi you tak boleh lupa. Dan bila dah, then dia jadi satu rutin. Ya, rutin dia maknanya tiap-tiap hari benda sama kita akan buat. Tapi dalam masa satu hari tu ada benda yang kita kena buat emergency, urgent, ya. Umpamanya mustahak sangat kita kena siapkan benda tu. Umpamanya tiba-tiba dalam senarai rutin kita tiap hari tu, kena buat pula setrika baju awal pagi. Sebab apa? Suami nak pergi mesyuarat umpamanya kan. So kita kena buat yang tu dululah. So kalau umpamanya dia mengganggu rutin kita, makna kita kena siap dia sebelum kita buat sarapan ke atau malam tadi ke, kalau dia kacau lah rutin kita. So maknanya setiap hari ni kita ni kan ada senarai kerja kita seharian tu. Maknanya caranya kita nak buat tu, kita tulis supaya kita ingat. Lepas tu begitu juga dengan setiap bulan kita nak pergi bayar apa benda yang kita dah bayar tu, yang tanggungjawab kita tu, kita senaraikan. Lepas tu bila kita dah siap semua bayar apa yang tanggungjawab yang kita mesti bayar tu, umpamanya sewa rumah ke, sewa loan kereta ke, loan rumah ke kan, dia semua selesai dah, hutang kita yang tanggungjawab yang kita kena buat tu,
Makanya yang selebihnya untuk belanja kita atau tu untuk simpanan, macam gitulah. So dalam korporat ni, ini satu-satunya yang kita kena buat setiap hari. Kalau saya jadi kebiasaan saya lah buat benda tu, senarai tu. Sampai sekarang saya tak kerja pun saya kena buat. Kalau saya tak buat senarai kerja, saya tak boleh. Saya jadi hilang punca. Saya tak tahu apa benda saya nak buat hari ni. So saya kena tulis, senaraikan apa yang saya nak kena buat setiap hari. So satu-satunya cara untuk kita elakkan stres lah. Stres sebab apa, benda yang kita patut buat kita tak buat dah berhari-hari dah kan. Stres juga. So jadi cara kita nak buang stres ni, satu caranya kita senarai kerja tu. Ini kalau dia umpamanya tak habis, kita bawa ke besoknya. Tapi jangan bawa ke depan selalu sangat lah. Sebab itu pun mendatangkan stres juga tu. So dalam satu hari kalau kita buat dapat buat 4 umpamanya, so ada banyak masa lagi, besoknya kita boleh tambah kan, tambah. And then kita kena masuk juga waktu rehat kita, umpamanya yang siapa yang suka tidur sekejap tu kan, power nap tu lepas Zohor tu, includekan dalam tu juga. Lepas Zohor nak tidur kejap, lepas tu baru kita ada tenaga untuk buat kerja lain selepas tu. Itulah perkongsian saya untuk hari ini. Assalamualaikum.